بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Cikus, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini malam penutup tirai tahun 2015. Esok kita akan menyambut tahun baru. Dan malam ini juga kita dah susun acara untuk memperingati seseorang yang paling mulia, seseorang yang paling istimewa, seseorang yang paling agung, seseorang yang terbaik dalam segenap aspek kehidupan, guru yang terbaik, pendakwah yang terbaik, suami yang terbaik, ayah yang terbaik, pemimpin yang terbaik, panglima perang yang terbaik, ahli perniagaan yang terbaik. Inilah dia manusia yang istimewa yang kita sambut maulidnya, artinya hari kelahiran. Bukan nak menyambut hari jadinya, kita nak menyambut pengajaran-pengajaran yang didatangkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak nyambut hari jadi bukan kau ini, kena adakan kek besar-besar. Itu atas kek itu kena bubuh lilin. Berapa batang? Berapa batang? 1437 batang. Pacakkan atas kek itu. Lepas tu kita keliling. Lelaki perempuan sekali, campur. Keliling kek tu. Lepas tu nyanyi ramai-ramai. Apa lagunya? Apa lagunya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nabi Muhammad. Happy birthday to you. Apa buat? Tiup lilin tu sampai padam semua sekali. Dah tiup, kita tepuk tangan ramai-ramai. Maka itu cara menyambut hari jadi. Ini kita bukan nak menyambut hari jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menyambut pengajaran baginda. Apa yang diajar oleh baginda kepada kita. Supaya kita jadikan contoh dan suri tauladan. Kerana baginda lah orang yang terbaik dari segenap aspek hidup apa saja. Inilah dia orang yang terbaik. Tadi dah kita ceritakan.
guru yang terbaik, suami yang terbaik, pemimpin yang terbaik, pendakwah yang terbaik, ayah yang terbaik, apa saja sebut apa bidang. Panglima perang yang terbaik, inilah dia yang terbaik yang Allah datangkan kepada kita. Syukur kita kepada Allah kerana mendatangkan orang seperti ini. Dapat kita jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Ya, kalau dia tak baik, takkan Allah suruh kita ikut dia. Apa kata Allah dalam Quran? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu tu untuk siapa? Untuk kita lah. For you and I. Untuk kita semua. Dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Sebab itu kita kena jadikan baginda sebagai contoh dalam apa jua bidang kehidupan. Semayang kita kena ikut cara semayang Rasulullah. Puasa kita kena ikut cara puasa Rasulullah. Akhlak kita kena ikut akhlak Rasulullah. Nikah kahwin kita kena ikut cara nikah kahwin Rasulullah. Kenuri kenara kita kena ikut kenuri kenara cara Rasulullah. Kemasyarakatan, kekeluargaan kita kena ikut cara yang Rasulullah mendidik keluarganya. Apa saja, whatever field, dalam apa bidang pun yang kita lalui, mesti dijadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Kenapa? Kerana baginda adalah orang yang terbaik dalam segenap aspek kehidupan. Apa saja. Sebab itu kita kena jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Itu guna kita menyambutnya. Sebab itu kita kena kaji macam mana Rasulullah sembahyang, macam mana Rasulullah berpakaian, macam mana akhlak Rasulullah, macam mana Rasulullah memperjuangkan Islam, macam mana ketegasan baginda, macam mana kesabaran baginda, bagaimana keberanian baginda, bagaimana penyayangnya baginda, macam mana pengasihnya baginda. Yang ini yang kita nak kaji. Nak mengkaji ini bukan cukup semalam macam ni. Ya, kena kaji riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dapat jadikan ikutan dan apa? Dan contoh. Kerana dia adalah orang yang terbaik. Kalau dia tak baik, Tuhan tak suruh kita ikut dia pun. Ya, kalau dia tu bingung, Allah suruh kita ikut ke? Tuan-tuan dan puan, kalau Rasul tu bingung, Allah suruh kita ikut dia ke? Kalau dia bercakap pun tak erti. Kau mau ikut dia kena, ya? Oh betul kan? Tak ada. Oleh kerana baginda adalah orang yang terbaik, peniaga yang terbaik, kita kena ikut Rasulullah meniaga macam mana. Perjuang yang terbaik, kena ikut macam mana Rasulullah berjuang macam mana. Ya? Pemimpin yang terbaik, kita kena ikut cara Rasulullah memimpin dan sebagainya. Apa saja. Kerana baginda adalah yang terbaik. Dan ajaran dia lah yang nak kita kaji, yang nak kita ikut, yang nak kita contohi. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang ingat Rasulullah tu datang kepada kita dalam masyarakat Islam, dia hanya ngajar kita sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran aja. Yang lain tak ada apa-apa dalam hidup ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah datang kepada kita mengajar kita cara hidup yang lengkap. Complete way of life. Cara hidup yang paling lengkap. Apa saja dalam hidup ni ada diajar dalam Islam. Sebab itu diturunkan kepada baginda Al-Quran. Al-Quran ni mengajar kita cara hidup yang cukup lengkap. Islam itu adalah agama yang lengkap. Allah dah sebut dalam Quran. Dalam surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Sebahagian dari ayat, bukan dia satu ayat itu dah, dia satu sebahagian aja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu.
wa raditu lakumul Islam madina, dan redhalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Bermakna Islam yang diajar kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lengkap, meliputi segenap aspek kehidupan. Yang ini yang kita nak tiru ni. Yang ni kita nak contoh ini. Satu cara hidup Islam yang lengkap, meliputi segenap aspek, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar hal, ada terkandung dalam Islam. Benda yang paling kecil ada tak dalam Islam? Paling kecil apa? Menguap. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Ada ke tak ada? Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak bersin? Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak buang kuku? Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak nengok cermin? Itu benda yang kecil-kecil. Kalau dah yang kecil-kecil ni pun ada, pendidikan tak ada ke dalam Islam? One more time, pendidikan tak ada ke dalam Islam? Dakwah tak ada ke dalam Islam? Ekonomi tak ada ke dalam Islam? Kemasyarakatan tak ada ke dalam Islam? Pemerintahan tak ada ke dalam Islam? Ada semua. Everything is there in Islam. Because Islam is a complete way of life. Islam is already perfect. Tak maaf dah, nak buat yang cakap putih saja. Kenapa dia mengajak Tok Guru cakap putih? Tok Guru ni ngaji sekolah putih dulu tau. Sebab itu kita kena ikut cara Rasulullah mengendalikan kehidupan. Semuanya. Apa saja. Daripada menguap sampai pentadbiran negara, ada terkandung dalam ajaran Islam. Kerana Allah dah isytihar, Islam itu dah lengkap. Islam is already perfect. Apabila Islam itu sudah perfect, buat apa kita cari satu cara yang bukan tentu perfect, bukan tentu lengkap, bukan tentu baik, bukan tentu selamat. Islam adalah cara hidup yang selamat. Islam adalah cara hidup yang lengkap. Islam adalah cara hidup yang cantik. Mengapa kita cari cara hidup yang lain daripada Islam, yang tidak mesti, tidak tentu cantik, tidak tentu lengkap, tidak tentu selamat? Ini soalan yang kita kena tanya diri kita sendiri. Mengapa kita nak cari satu hidup lain daripada Islam, yang belum tentu selamat, yang belum tentu cantik, yang belum tentu lengkap, yang belum tentu perfect? Sudah tahu Islam aja agama yang perfect. Mengapa kita kena cari yang lain pula tu, yang belum tahu? Mengapa nak ikut cara Amerika? Mengapa nak ikut cara British? Mengapa nak ikut cara London? Mengapa nak ikut cara Rusia? Mengapa nak ikut cara Korea? Mengapa nak ikut cara Jepun? Sedangkan Islam sudah ada. Ya, dah lengkap. Apa pun ada dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam Islam. Hiburan ada, dakwah ada, masyarakat ada, lagi perniagaan ada, lagi apa? Pakaian ada, akhlak ada, akidah ada. Kalau kita tengok Al-Quran, dia meliputi segenap kehidupan. Di antaranya ada tak ayat-ayat mengandungi akidah? Ada tak? Ada ke tak ada? Tu'minuna billahi wa rasulih, hendaklah kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Itu akidah lah tu. Apa tu? Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak berjihad? Ada tak? Wa tujahiduna fi sabilillah, hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Ada tak Islam ngajar kita tentang ekonomi? Ada tak? Ada. Ada tak Islam ngajar kita tentang akhlak? Akhlak Rasul itu adalah akhlak yang terbaik. Allah dah sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Sebab kita suruh kita jadi contohnya baginda tu. Akhlak baginda akhlak yang terbaik. Perjuangan baginda adalah perjuangan yang terbaik. Dan sebagainya. Everything is there in Islam. Ini yang kita kena kaji. Macam mana Rasul semayang, macam mana Rasul berdakwah, macam mana Rasul mendidik isteri, macam mana Rasul mendidik anak-anak, macam mana pergaulan Rasul dengan masyarakat, macam mana Rasul mentadbir negara, macam mana Rasul
memimpin negara, macam mana Rasul mendatangkan undang-undang dalam Islam dan sebagainya. Semua ada dalam Islam. Dan inilah yang kita kena kaji, kena ikut. Kerana Islam tu dah lengkap. Lagi satu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut lain cara daripada Islam, Allah akan tolak. Ya, Allah tolak. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 85? Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat 85 surah Ali Imran. Bukan Al Imran ya, tak betul. Ali Imran, keluarga Imran. Ayat berapa? 85. Apa kata Allah? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima Allah darinya. Allah will reject. Tak terima. Kalau tak ikut cara Islam. Pakaian tak ikut cara Islam, Allah reject. Nuri kenara tak ikut cara Islam, Allah reject. Nuntut ilmu tak ikut cara Islam, Allah reject. Mencari rezeki tak ikut cara Islam, Allah reject. Apa saja, whatever you do yang tak ikut cara Islam, semua Allah boleh reject. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat ada dua tempat aja. Satu tempat untung, lagi satu tempat, lagi satu tempat untung, lagi satu tempat rugi. Nak untung ke nak rugi? One more time, nak untung ke nak rugi? Dia tak ada tempat pulang modal tau. Di akhirat tak ada tempat pulang modal. Kalau tak ada untung, rugi. Kalau tak ada rugi, untung. Kalau tak ada untung, rugi. Tak ada rugi, untung. Orang yang waras, orang yang sempurna akal fikirannya, dia mesti tidak untung. Siapa menjaga nak rugi angkat tangan? Saya nak menang angkat gambar ni lah. Beli RM10, jual RM2. Sama tak angkat tangan? Saya nak menang mana kopor kan? Kita ni semua tidak untung belaka. Di dunia tidak untung, di akhirat pun tidak untung. Supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu yang kita doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah lagi, wa fil akhirati hasanah lagi, wa qina azabannar. Supaya kita untung tu. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami dalam kehidupan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Kita nak untung. Siapa tak ikut Islam, Tuhan akan tolak. Apa saja. Pakaian tak ikut Islam, Allah tolak. Semayang tak ikut Islam, Tuhan tolak. Puasa tak ikut Islam, Tuhan tolak. Nuri kenara tak ikut Islam, Tuhan tolak. Sedangkan orang lain semayang ke tak? Orang bukan Islam semayang ke tak? Ya Allah tuan-tuan, orang bukan Islam ni semayang ke tak? Semayang, tapi Tuhan tolak, tak terima. Tahu? Orang Hindu semayang, orang Buddha semayang, orang Kristian semayang, orang Bengali Sikh tu semayang, orang asli pun semayang, orang Jepun semayang. Tapi Tuhan terima tak? Tuhan terima ke tak? Yang Tuhan terima semayang ikut cara Islam, yang bermula dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, baru terima. Itu pun bukan tentu terima. Kalau tak betul, tolak juga. Kadang-kadang takbiratul ihram dah batal sembahyang. Ada tak orang apa itu? Takbir dah batal. Allahu akbar, batal ke tak tu? Ngapa batal? Ngapa batal? Gerak 3 gerak berturut-turut. Itu ikut Islam tu. Pun tak terima di Tuhan kalau tak betul. Jadi tidak diterima di Tuhan ada 3. Pertama, kena ikut cara Islam. Yang kedua, kena betul.
Yang ketiga kena cukup. Rukunnya nak cukup. Syaratnya nak cukup. Itu 3 perkara kalau nak terima dari Tuhan. Kalau tak nak ditolak pahala, kena ikhlas pula tu. Ada tambah lagi satu. Ada ikhlas. Baru diterima oleh Allah Taala. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Itu ikut Islam tu. Lebih-lebih lagi tak ikut Islam. Orang Kristian semayang ke dah? Sekali lagi, orang Kristian semayang ke dah? Terima Tuhan kan? Tahu orang Kristian macam mana semayang? Dia duduk di gereja, tahu? Dia semayang di mana? Di gereja. Bukan ada qiyam, rukuk, iktidal, tak ada. Dia duduk aja. Betul apa buat di gereja? Nyanyi. Tahu apa lagunya? Tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu nak diajar ni. Tahu dah macam mana lagunya? Dengar elok. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Itu bunyi dia semayang tu. Ya ke dah ni ingat saya nipu ni. Ini bukan longgok-longgok ni betul. Are you sleeping? Apa ni? Are you sleeping? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John, Brother John. Brother John siapa? Padri John, bukan Abang John tahu. Morning bell is ringing. Morning bell is ringing. Morning bell tu apa? Allah ni tak kerti kamu putih ni. Morning bell tu apa? Loceng pagi berbunyi. Loceng pagi berbunyi. Loceng pagi tu apa? Loceng pagi tu loceng apa? Loceng gereja lah. Mana bunyinya? Ding dong dong. Ding dong dong. Itu. Itu lagu Kristian tu. Kalau ada cikgu-cikgu tu yang ngajar lagu itu, tahu? Itu lagu Kristian tu, tahu? Nak ngajar lagu lain. Itu lagu Kristian ngajar di semayang tu. Saya masa jadi cikgu tu saya ngajar juga, tak tahu. Ginari dah tahu baru ngapa berdoa. Jangan orang yang ngajar lagu itu. Tuhan terima ke tak semayang cara itu? Tak terima. Dia nak semayang cara Islam baru diterima oleh Allah SWT. Itu baru semayang, belum lagi puasa, belum lagi zakat, belum lagi haji, belum lagi baca Quran dan sebagainya. Semuanya kena menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh dan suri tauladan. Kalau ndak untung di dunia dan untung di akhirat. Kena jadikan begini. Jadi kena kajilah. Daripada ini ni kena kaji. Macam mana Rasulullah semayang? Kaji bab semayang. Banyak hadis-hadis tentang semayang. Boleh baca masukah hadis umpamanya tentang macam mana Rasulullah berdiri, macam mana Rasulullah rukuk, macam mana Rasulullah iktidal. Ini ramai ada orang iktidal batas semayangnya. Ramai ke tak? Tak ada yang menyolong mati dengan saya, bukan tuan-tuan ni. Orang lain. Ramai tak batas? Tengok ni. Dia duduk. Subhanallah. Masa rukuk pun batas semayang ni. Tengok ni. Subhanallah azim wa hamdi. Subhanallah azim wa hamdi. Subhanallah azim wa hamdi. Batas ke tak? Ngapa batal? Ngangguk-ngangguk 3 kali tu buat macam? Batal lah. Betul? Sami'allahu liman hamidah tangan. Batal ke dah? One more time. Batal ke dah? Ada ke tak ada orang buat apa itu? Amang siu. Ada ke tak ada? Lepas ni betul kan? Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab semayang, jangan jui HBBO. Allah ustaz tu tak ada lain nak ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Pada hadiah pun mayang tak betul. Bukan tuan-tuan ni orang lain. Di Cekuih ni tak ada. Yang ada di mana? Korea. Dah pandai dia mau nari. Di Korea ni ada. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Islam mengajar kita satu cara hidup yang sudah lengkap. Tak ada ruang nak ditambah-tambah lagi. Tak ada ruang nak dimodify lagi. Tak ada ruang nak diimprove lagi. Tak ada ruang nak dipindah lagi. Faham ke ni? There is no more room for improvement. No more room for alteration. No more room for modification. No more room for addition. You must take Islam as it is. Apa saja yang kandung dalam ajaran Islam, itulah dia yang kita kena terima, yang kita nak amalkan, yang kita nak pegang.
Jangan pindah-pindah. Jangan ikut otak. Kerana otak kita tak sampai untuk menganalisa, mengkaji rahmat, mengapa Allah datangkan satu-satu hukum itu. Ya? Jadi kita kena terima aja. Kerana orang Islam ni apa? Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu, kalau beriman lah, beriman ke tak ni? Kalau mikir ni beriman, kalau cakap orang gajahnya, kalau kome tu beriman, ya, innama sesungguhnya kana qaulal mu'minin, perkataan orang-orang yang beriman itu, idza du'u ila Allah, apabila diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk melaksanakan sebahagian daripada hukum hakamnya, ya, liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na, bahawasanya mereka berkata kami dengar dan kami taat, kami dengar dan kami patuh, kami dengar dan kami taat, kami dengar dan kami ikut. Bukan kami dengar nanti dulu kita cek dulu logik ke tak logik, tak ada. Kerana Islam ni bukan semua undang-undangnya, semua hukum-hukumnya mengikuti logik akal, tak. Ada yang logik, tapi ada yang tak logik. Akal kita tak tahu mengapa Allah datangkan hukum-hukum yang seperti itu. Ya. Umpamanya, contoh aja ya, Allah haramkan makan babi. Ngapa? Ngapa Allah haramkan makan babi? Siapa tahu jawabnya? Angkat tangan. Yang sebenarnya kita tak tahu, terima aja. Sedangkan babi itu banyak benar gunanya untuk manusia. Ya ke dah? The animal is useful to human beings. Semua boleh dimakan. Dagingnya boleh dimakan, tulangnya boleh dimakan, lemaknya boleh dimakan, perutnya boleh dimakan, kulitnya boleh dimakan. Bulunya pun boleh digunakan. Ya. Ya ke dah? Any objection? Ya ke dah? Babi tu banyak guna gunanya. Dagingnya tu kalau dimasak kari malam ni untuk jamuan Maulidur Rasul, jenuh makannya. Ya. Tapi Allah haramkan ngapa? Jangan tanya, ikut aja. Jangan selidik-selidik mengapa. Kerja kita bukan nak menyelidik mengapa Allah datangkan hukuman tu. Kerja kita nak ikut saja. Mengapa Allah tu jangan tanya-tanya. Ya. Ikut saja. Sami'na wa ata'na. Sekarang ni baru kita tahu bahawa daging babi itu mengandungi cacing yang sangat berbahaya untuk manusia. Sekarang ni baru tahu. Dulu tak tahu. Itu banyak orang bila banyak makan daging babi, apa jadi? Apa jadi? Dia kena penyakit JE. Tahu apa JE? Ya Allah, dia tak tahu apa JE. Japanese encephalitis. Nak ngapainya seminggu tahu. Japanese encephalitis baru apa? Itu dia. Sangat berbahaya. Banyak orang mati kerana bersentuh saja pun mati tu dengan daging-daging babi tu. Allah dah haram gitu. Haram lah. Tapi kalau orang yang beriman, buat aja. Dia tak akan kena. Itu dagingnya. Daging? Lemaknya guna tak? Lemak babi tu guna ke tak? Berguna. Untuk buat apa? Untuk buat sabun. Lagi? Buat shampoo. Lagi? Buat gelatin. Buat pengawet. Buat ubat gigi. Buat kulit kapsul ubat. Itu gunanya. Ya, banyak benar gunanya. Lemaknya tu. Lagi? Perutnya? Guna tak? Perutnya guna ke tak? Perut babi itu guna ke tak? Apa gunanya? Ya Allah. Apa gunanya? Buat sate. Ya Allah. Makan sate perut babi. Minyak-minyak muncul. Ya. Tulangnya guna tak? Tulangnya guna tak? Apa gunanya? Buat sup. Sup apa? Buat sup apa? Gearbox. Pandai.
Berminyak-minyak moncong makannya. Itu tulangnya. Lagi apa? Lagi apa gunanya? Kulitnya guna tak? Guna tak kulitnya? Apa gunanya? Buat kerupuk. Ya Allah, rangup benar kerap. Very 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 crispy, you know. Itu kulitnya. Bulunya? Apa gunanya? Untuk buat berus gigi boleh, berus budak sekolah boleh, berus cat boleh. Siapa nak ngecat masjid boleh lah gunakan berus gigi, berus dan bulu babi. Tapi walaupun banyak benar gunanya, Allah haramkan. Ngapa? Jangan tanya, don't ask, simply follow. Hari ini kita banyak benar tanya, juga tak boleh nak buat apa-apa pun dalam Islam ni. Mengapa Allah haramkan riba? Sedangkan riba itu penting untuk kemajuan masyarakat di akhir zaman ni. Mengapa Allah suruh kita pakai tudung? You don't know Malaysia is a very hot country. How can you ask me to tutup? Itu pongeng kepala tu. Itu yang melembung macam rambut tu. Ada tak orang melembung macam rambutnya? Dan sebagainya. Ini Islam yang diajar kepada kita melengkapi seluruh kehidupan. Yang ini kita nak ikut ni. Tengok apa-apa hal pun tengok dalam Islam ni ada hukum. Ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum harus. Dalam Islam tengok apa hukum dalam Quran. Yang haram, haram. Yang wajib, wajib. Yang sunat, sunat. Yang makruh, makruh. Yang harus, harus. Harus jadi ibadah. Yang wajib semua orang buat. Yang haram semua orang tinggalkan. Yang sunat cuba buat sebanyak-banyak yang mungkin. Yang makruh cuba tinggalkan yang sebanyak-banyak yang mungkin. Dan yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ajaran Rasulullah yang patut kita amalkan dalam hidup kita. Karena Islam itu meliputi seluruh hidup manusia. Nak berhiburan, dalam Islam ada tak hiburan? Ada ke tak ada? Nak berhiburan ikut cara Islam. Susahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terhibur tak? Hati terhibur ke tak? Terhibur. Di samping itu pahala dapat pula. Sekali aja sebut subhanallah, pahalanya meliputi langit dan bumi. Ndak ke tak ndak? One more time, ndak ke tak ndak? Atau bila berhibur sebutlah subhanallah. Ini dah bila nak hiburan, apa? That's the way I like it. Dapat apa? Dapat apa? Bila nak hiburan, janggeli kahir, dapat apa? Kita nak berhibur, hiburlah cara Islam. Islam bukan melarang kita berhibur. Sebab dalam Islam ada nasyid, dalam Islam ada berzanji, dalam Islam ada rebana, ada tak? Semua ini untuk memberi hiburan kepada umat Islam. Islam tidak melarang kita berhibur, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syarak. Walaupun tak betul tajwid, tak apa. Orang berzanji itu betul ke tajwidnya? Orang macam berzanji itu, orang merhaban itu betul ke tajwidnya? Ada tak pakar-pakar merhaban sini? Ada ke tak ada? Banyak pakar merhaban sini. Betul ke tajwidnya? Merhaban wanita pun ada ya. Betul ke tajwidnya? Mana betul? Mar panjang nomarnya. Ada min ro data mar kan min alif ro data mar. Min ro aja. Tak betul. Tapi tak ngapa, tak ada berdosa. Memang dibenarkan oleh Islam. Marhaban. Padahal ban data ban je bukan ban, tak ada. Ya hano ada ya hano. Apa benda ya hano? Dia ya nur. Tapi kalau ya nur tak sedap, dia nak ya hano. Ada no apa tu? No cakap orang putih, no I don't want. Itu no itu, ini dah nur. Patutnya nur ni, tak ada. Tak ngapa, tak ada berdosa. Itu merhaban. Selawat pun begitu. Selawat pun tak diikut tajwid, tak ngapa.
Ya, sallallahu ala Muhammad. Panjang benar matnya. Min dal atau mat ke min dal. Ha? Min dal aja. Tapi kalau min dal aja tak sedap. Sallallahu ala Muhammad. Sedap ke? Tak sedap tidak. Mad. Sallallahu alaihi wasallam. Baru sedap. Kalau tidak, pendek aja. Ya? Itu dia. Tak ngapa. Tak berdosa. Selawat pun tak ngapa. Yang tak boleh baca Quran. Baca Quran kena ikut tajwidnya. Kerana dia ada hukum. Baca Quran ada hukum ikhfa, ada hukum idgham, ada hukum iqlab, ada mad wajib, ada mad jaiz. Ada qala-qala. Kena ikut. Kerana Allah perintahkan, warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Walaupun dalam doa kena ikut tajwidnya. Itu Quran. Lain tak apa. Selawat tak ngapa, robana tak ngapa, marhaban tak ngapa, baca berzanji tak ngapa. Tak ada pula berdosa ya. Ini dia tuan-tuan. Ada semua dalam Islam. Inilah dia yang patut kita jadikan contoh ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam pula, saya dah sebut tadi, ingat ya. Yang pertama kita kena faham Islam itu mengandungi semua aspek kehidupan. Dah ya. Itu yang tu faham itu. Fahamnya tu dulu. Islam itu mengandungi semua aspek dalam kehidupan. Yang kedua, kita kena amalkan semua ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, Tuhan tolak. Rugi aja perbuatan kita, tak diterima oleh Tuhan, tak dapat pahala, tidak dikira ibadah. Yang ketiga, kita kena amalkan semua sekali yang dalam ajaran Islam. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Apa saja kamu buat mesti mengikuti cara-cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Dan kita tak boleh tinggal sekat, tinggal sikit, tolak sikit, terima yang ini, tolak yang ini, tak boleh. Kita mesti terima semuanya dalam Islam. Kerana ini perintah Allah, tuan-tuan. Cari dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kesemuanya sekali. Semua sekali nak ikut Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu dengarkan bisikan-bisikan dan pujukan-pujukan dari syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu untuk kamu adalah musuh yang nyata. Yang kata kamu janganlah teruk benar. Buatlah sikit-sikit udahlah. Siapa ngapa tu? Syaitan tu, tahu. Yang kamu teruk-teruk ni ngapa? Beria benar, datang ke masjid pakailah serban, pakailah jubah. Itu di padang bola pakailah seluar pendek. Siapa nyuruh tu? Siapa nyuruh tu? Setan tu. Kamu pergi ngaji pakailah tudung, pakailah purdah, setengah tu ada purdah. Pakailah tudung, pakailah purdah, pakailah tudung labuh. Kalau pergi parti apa buat? Kalau pergi parti apa buat? Pakailah bebek. Tahu ke bebek? Belakangnya terbuka, depannya tertutup. Pakailah bebek. Betul, pakai apa? Mini skirt. Betul? Pakai kasut tumit tinggi. Jalan pun terketik-ketik. Macam apa? Allah, macam apa? Macam itik. Tak pernah dengar ke macam itik? Allah, macam itik. Pulang petang tiada, lan melenggang bibirnya merah. Lagi? Tak pernah dengar ke lagu ni? Sebuah dah. Lagi? Delima merekah. Lagi? Kain tinggi sebelah. Lagi? Betisnya membayang. Itu dia nona kampung Cekul. Sikit-sikit udahlah buat. Masa masjid pakailah tudung betul-betul. Itu siapa yang ngajar tu? Siapa yang ngajarnya? Setan. Setan ni memang kerja dia lah untuk menggagalkan kita daripada menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Majlis kita malam ni ada tak setan ni? Ada tau. Dia kalau boleh dia gagalkan. Jangan mereka tu dengar betul-betul majlis ni.
Ya, itu dia sibuk kan kadang kata keluar masuk. Siapa nyebuk itu? Setan itu. Dibawanya berbagai-bagai senjata. Mula-mula dibawanya apa? Apa dibawanya? Dibawanya celak. Tahu ke celak? Celak pakai tang mana? Tang mana? Tang mata. Mata tak betul? Mata. Dia pakai tang mata. Bila kena celak setan apa macam? Mula dia nganggu aja depan ustaz. Ada tak yang begitu tu? Tengok ni, ada tak yang begitu tu? Tak ada lagi. Oh, tak berjaya lah. Tak berjaya lah setan. Maka setan putus asa kan? Putus asa kan? Tak. Tak berjaya dengan celak, dia bawa senjata yang kedua. Apa dia bawanya? Dia bawanya gincu. Gincu bubuh tang mana? Salah. Gincu bubuh tang mana? Bibir. Tak betul. Tang mana? Tang bibio. Gincu bubuh tang bibio. Bila kena gincu setan macam? Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Di belakang dia ngajar. Bukan saja dia tak dapat dengar, orang kiri kanan dia pun tak dengar. Ustaz yang ngajar depan, dia belakang. Ini gelang ni beli di wang kelian katanya. Itulah kena gincu setan. Malam ni ada tak? Dah kena? Tak ada? Tak ada lagi. Maka gagal ke setan tu? Dia frust ke? Dia putus asa ke? Tak, dia bawanya senjata yang ketiga. Apa dia bawanya? Dia bawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya lutut, dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya bau, dia ketuk-ketuknya siku, dia ketuk-ketuknya sendi. Lepas tu bila kena ketuk tahu tak? Mulalah bersilai betul selemput tu silai balik tu selemput balik. Rasa-rasa nak belunjur segan pula ustaz ada depan. Rasa-rasa nak baring tu tapi segan ustaz ada. Apa buat? Dia pun bangkit. Bangkit apa? Dia pun nepuk perutnya. Nepuk perut sini. Rasanya sakit perut tu. Dia pun keluar. Bila keluar dia ambilnya motor sana tu, suruhnya keluar. Dah lepas bagus, baru startnya. Dia pun terus balik. Berjaya ke tak setan? Jaya ke tak? Ini setan. Dia mesti berusaha untuk menggagalkan majlis seperti ini. Begitulah kita hari ini kena waspada dengan tipu daya syaitan. Kerana syaitan tu sentiasa adalah nak menggagalkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar. Itu yang kita tak boleh jadi hamba Allah yang sebenar tu kerana syaitan yang yang kami teruk benar ni buat apa kata syaitan ya. Lebih-lebih kau orang udahlah kata. Ini dia tuan-tuan dan puan. Jadi ajarannya ini kita kena faham. Bahawa Islam itu tengoklah mula-mula lagi saya dah nyata Islam itu satu agama yang meliputi seluruh kehidupan. Yang kedua kena faham bahawa kalau kita hidup cara lain daripada Islam maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga kena faham bahawa dalam Islam ni kita kena buat segala-galanya mengikut cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Kalau tidak tak terima dia Tuhan ya. Tak terima dia Tuhan. Kena buat sama-sama sekali. Apa saja yang kita buat mesti ikut cara yang dikehendaki oleh Islam. Hari ini kita gagal melaksanakan Islam keseluruhannya. Mengapa? Mengapa kita gagal? Kerana kita tak faham apa yang terkandung dalam Islam. Kita rasa Islam tu hanya ritual semata-mata. Tahu ritual? Islam tu hanya sembahyang, ikut Islam, puasa, ikut Islam, baca Quran, ya, zakat, lagi naik haji, pergi umrah. Kita rasa itulah dah Islam tu. Bila kita dah buat semua tu kita menduduk atas kursi nganggur. Tahu ke kursi nganggur? Kursi nganggur tahu ke? Duduk aja. Aku kalau mati esok syurga mana? Agaknya Jannatul Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Adnin ke, Jannatul Ma'wa ke. Orang Arab itu orang apa gelarnya? Orang perasan. Tahu ke perasan? Allah tak tahu nama perasan. Orang SS. Tahu ke SS? Apa SS? State Secretary. Apa? Syok sendiri.
Kerana Islam itu meliputi seluruh kehidupan. Semua kena kita ikut cara Islam. Banyak perkara-perkara yang belum kita laksana lagi dalam hidup kita ni. Jangan rasa kita dah menjadi ahli syurga benar. Sedangkan banyak benda-benda dalam Islam yang belum kita laksanakan dalam hidup ni. Itu ya. Kerana kita tak faham. Kita ingat Islam itu aja. Ya. Itu yang kadang-kadang yang apa kita ikut Islam, yang lain tak ikut Islam. Kita rasa kita dah sempurna Islam ni. Sedangkan banyak benda yang kita tak ikut Islam. Macam cerita orang buta dengan gajah. Ada tak pernah dengar cerita orang buta dengan gajah? Saya darjah 2 kata baca buku tu. Masa darjah 2 tu ada cerita orang buta dengan gajah. Ya, dalam satu kampung ada 4 orang buta. Mereka sangat rajin sembahyang berjemaah. 4-4-nya rajin. Orang celik tak rajin macam itu. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Orang celik selalu apa? Chips more. Apa chips more? Kadang ada, kadang tak ada. Orang buta tu semua 5 waktu ada aja di masjid, di surau. Di masjid lah kita kata masjid. Masjid Cekuih ni lah. Kita kejap. Dia dah habis dulu. Tak lalu melawannya. Dah. Jadi orang buta ni setiap waktu dia ada di masjid. Bila lepas je maghrib, mereka pun beronggok-onggok lah. Orang buta bersama dengan orang buta. Orang celik bersama dengan orang celik. Cikgu bersama-sama dengan cikgu. Ya, orang petani bersama-sama dengan petani. Orang kaki ikan bersama-sama dengan orang kaki ikan. Orang kaki bola bersama-sama dengan kaki bola. Beronggok-onggok dia. Jadi orang buta tu beronggok lah bersama dengan orang buta. Di luar sana. Ya, di bucu tu. Kata orang buta dia ada 4 orang tu ya. Kita ni malang je, mata kita buta gelap aja. Pemandangan kita tak nampak alam ni. Kata nama alam ni indah, alam ni cantik, alam ni hebat, tapi kita apa pun tak nampak. Ya malang kita ni, kata orang buta Kata orang buta B, aku setuju dengan kamu tu. Kita ni malang benar gelap aja pemandangan kita. Tak dapat tengok apa. Orang celik ni untung dapat tengok alam, dapat tengok gunung, dapat tengok langit, dapat tengok bumi, dapat tengok sungai, dapat tengok laut dan sebagainya. Kata orang buta C, aku setuju cakap kau berdua tu. Memang kita ni Allah dah bagi kita ni rugi, apa nak buat? Kita terima je lah, kata orang buta C. Kita ni tu siapa? Gajah pun kita tak pernah tengok. Kata dia gajah tu terror. Gajah tu besar, gajah tu gagah. Kita ni malang tak dapat tengok gajah ya, kata orang buta sin. Kata orang buta D pula, aku pun setuju cakap komen tu. Kita ni tak usah nak tengok gajah, megang pun tak pernah. Kalau dapat pegang pun jadi jugalah. Dapatlah kita nak merasakan gajah tu opini. Ini tak pernah juga. Malanglah kita ni ya, kata orang buta 4 orang. Mereka setujulah bahawa mereka ni malang, tak dapat melihat alam, tak dapat memegang alam, tak dapat menengok alam. Entah macam mana tuan-tuan dan puan-puan, dengan takdir Allah datang satu sarkas. Tahu apa sarkas? Ya Allah, tak tahu sarkas? Di kampung Cekuih ni. Dia nak main di padang sekolah kebangsaan Cekuih. Mana sekolah kebangsaan Cekuih? Saya pun tak tahu di mana. Sini ya. Di padang sekolah tu. Nak main situ kena. Dia bawa binatang banyak-banyak, bawanya gajah, dibawanya rimau, dibawanya beruk, dibawanya zirafah, dibawanya kuda belang, dibawanya singa, dibawanya serigala dan sebagainya. Nak main di padang sekolah tu. Ya, satu hari sebelum pertunjukan yang sebenarnya dia adakannya promosi. Tahu apa arti promosi? Iklan. Semua orang boleh masuk dalam sarkas tu, boleh bergelemak dengan binatang-binatang. Boleh bergelemak dengan monyet, boleh bergelemak dengan zirafah, boleh bergelemak dengan burung merak dan sebagainya. Ya, bila dengar orang buta tu boleh masuk peri, dia pun beria benar lah. Nak nengok gajah. Misinya apa? Nak megang gajah. Dia pun datang lah. Mula-mula, tapi tak ada sekali tau. Dia seorang-seorang. Biar orang lain tak tahu dia tu ada. Ya. Dia pun datang.
Bila datang cari, mana gajah, mana gajah, mana gajah, mana gajah, aku nak tengok gajah. Mana gajah? Tunjuk aku pada gajah. Ya. Datang seorang tunjuk pada gajah, bawa dia, pimpin tangannya. Ini gajah, pegang. Dia pun pegang gajah. Terpegangkan ekor gajah. Dia pengurut ekor gajah tu. Pangkai kujung, diurutnya ekor gajah tu. Apa katanya? Oh, ini rupanya gajah ya. Orang celik ni nipu aku je. Kata dia gajah tu besar, gajah tu gagah, gajah tu hebat. Besar apa, hebat apa, gagah apa, macam tali aja. Pada dia itu dah jadi akidah tu tau. Pada dia gajah itu adalah seperti tali. Yang harus tukar lagi. Dia dah megang, dah ngurut kata ke bawah. Ya. Tak ada tukar lagi dah. Dia dah yakin betul-betul bahawa gajah itu adalah macam tadi. Lepas itu datang orang putih yang kedua pula. Mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Kamu tunjuk aku pada gajah katanya. Dia pun nak pergi tengok gajah. Bawakan aku pada gajah. Aku nak megang gajah katanya. Dia pun orang pun bawa dia. Ya. Nah, ini gajah. Pegang katanya. Dia pun pegang gajah tu. Rupanya tu pegangkan kaki gajah. Dia mengurut kaki gajah tu, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah. Apa katanya? Ini rupanya gajah ya. Ya, orang celik ni nipu aku betul. Dia mengatakan gajah tu hebat, gajah tu besar, gajah tu gagah. Gagah apa, hebat apa? Macam tiang aja. Sudah berapa akidah ni tuan-tuan dan puan? Sudah berapa akidah? 2. Yang tadi yakin betul-betul bahawa gajah macam tali. Yang ini yakin betul-betul bahawa gajah macam tiang. Datang yang ketiga pula. Ya. Dia pun datang. Mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Macam tu dia. Dia pun tunjuk dia kepada gajah. Dia pun terpegang. Dia pegangkan gajah. Pegang-pegang rupanya dia terpegangkan perut gajah. Perut gajah lah dia pegang. Ini pegang perut gajah. Dia urutnya perut gajah tu. Gajah tu baik benar lah pun. Kalau gajah lain tendang. Ini dah. Baik. Ya. Ini gajah je katanya. Orang celik ni nipu aku je. Katanya gajah tu hebat, gajah tu gagah, gajah tu apa perkasa dan sebagainya. Perkasa gagah, apa perkasa, apa macam dinding ni je katanya. Udah berapa akidah dah tuan-tuan, perempuan? Berapa? 3. Yang A ngatakan gajah tu macam tali. B ngatakan gajah macam tiang. C ngatakan gajah macam dinding. Datang pula orang putih nombor 4. Dia pun minta nak ditunjukkan gajah. Orang bertunjuk dia. Hai ni gajah. Pegang. Rupanya terpegangkan telinga gajah. Hati-hati tak nampak. Pegang. Ini gajah je. Dia pun urut telinga gajah tu. Luar dalam. Baik benar pula gajah tu. Dia urut telinga. Tak ada pula nepih-nepih. Elok aja. Ini rupa gajah je. Orang celik ni nipu aku je. Katanya gajah tu hebat. Hebat apa? Macam kipas aja kata. Udah berapa akidah? 4. Bila malam mereka pun datang ke masjid, lepas masjid dia beronggok balik. Orang buta pun kata, orang celik nipu kita aja. Mentang-mentang kita ni buta, dia menipu aja. Katanya gajah tu hebat apa macam tali aja. Kata orang buta Kata orang buta B, kamu pun serupa dengan dia ya. Kamu nipu aku ya. Kamu ingat aku tak pergi ke? Aku pergi tau. Tak percaya tanya Cik Hussein tu. Dia ada nampak aku tadi kata. Dia nunjukkan aku beri gajah tadi kata. Sebenarnya gajah tu bukannya rupa tali, gajah tu rupa tiang. Kata orang buta si koma berdua ni 2 kali 5 kali 2 nak nipu orang ni. Kamu ingat aku tak pergi ke? Aku pergi tadi tahu. Bila pula gajah tu rupa tali, rupa tiang, gajah tu sebenarnya rupa dinding. Kata orang buta nombor 4 tu, koma 3 orang ni serupa je. Kerja nak nipu orang. Kamu ingat aku tak pergi ke? Aku pergi tahu. Bila pula gajah tu rupa tali, rupa tiang, rupa dinding, gajah tu sebenarnya rupa kipas. Bukan kata A, rupa tali. Bukan kata B, rupa tiang. Bukan kata C, rupa dinding. Bukan kata D, rupa kipas. Begitulah bertengah-tengah. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Kebetulan pula mereka malam tu bawa tongkat. Naik tongkat tu lepak. Ngempuk-ngempuk dia melawan tongkat macam lawan pedang. Ada yang bengkak dahi, ada yang hidung berdarah, ada yang gigi patah. Masing-masing mempertahankan konsep
Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Dia mempertahankan kepahaman dia tentang gajah. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, gajah itu adalah himpunan. Faham kan ni? Himpunan, kombinasi. Gajah itu, dikatakan gajah itu ialah himpunan ekor, himpunan kaki, himpunan perut, himpunan telinga, himpunan belalat, himpunan gading, gigi, segala-galanya itu dikatakan gajah. Himpunan segala-galanya itulah namanya gajah. Ya, Islam pun begitulah. Islam tu bukan sembahyang aja. Islam tu bukan puasa aja. Islam tu bukan baca Quran saja. Everything that you do dalam hidup ni ada terkandung di dalam Islam. Baru dia lengkap namanya Islam. Faham ke dia macam cerita saya ni? Katakanlah Cik Husin kita ni, dia bawa golok, dikeratnya ekor gajah ni. Dia dapatnya ekor gajah tu, dia bubuh dalam motor ni, dalam raga motor. Dia bawa round cekui ni. Apa kamu bawa tu, Husin? Kata. Dia ngabur kan? Aku bawa gajah. Kata, percaya kan? Percaya kan? Tuan-tuan dan puan-puan percaya kan? Sedang yang dia buat itu gajah kan? Apa yang dia buatnya? Ekor gajah. Begitulah kalau kita dah semayang, aku dalam kap Islam. Percaya orang ke tak? Aku dah nutup aurat pakai purdah dulu, aku dah Islam. Percaya ke orang? Semayang hidup. Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Baru namanya Islam. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia berakidah dengan akidah Islam. Dia beribadah mengikut ibadah Islam, akhlaknya akhlak Islam, dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia berekonomi, apa saja dia buat dalam hidup ikut cara Islam, barulah namanya baru namanya Islam. Kalau tidak, dia hanya di sudut-sudut tertentu saja. Okey, faham setakat ni? Okey, last kali. Apa akan terjadi kalau kita hanya amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja? Semayang ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, puasa ikut Islam, akhlak tak ikut Islam, zakat ikut Islam, pakaian tak ikut Islam. Dia buat sekat-sekat, ini buat, yang ni tak buat, yang ni berjuang, yang ni menentang, yang ni dia ikut, yang ni tak ikut. Ada orang seperti itu hari ni. Seluruh dunia ada tak? Seluruh dunia. Jangan tengok cekui saja, satu dunia ni tengok. Dia hanya mengamalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Yang lain dia tak ikut Islam. What is going to happen to you if you do that? Kalau kamu jadi orang itu, apa akan jadi pada diri kamu? Di sini kita kena kaji Quran balik. Semak dalam Quran. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah. Suratul Baqarah ayat 85. Sebahagian dari ayat 85, bukan penuh ayat pun. Sebahagian dari ayat 85. Suratul Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Yang ini ikut, yang ini tak nak ikut, yang ini amalkan, yang ini tinggalkan. Kamu tak kopi tukar. Yang ini terima, yang ini tolak. Yang ini kamu perjuangkan, yang ini kamu menentang. Kamu tak kopi tukar, kata Allah tanya. Sedangkan Allah tahu, ditanya juga. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian. There is no other alternative. Tidak ada balasan, tidak ada kesan. Illa melainkan khizyun fil hayatid dunia, melainkan hina dalam kehidupan di dunia. Di dunia ni Allah jadikan kehinaan.